Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Faiz Ahmad TV. Ok, sebelum tu aku nak cakap sedikit. Sebelum ni nama channel aku bukan The Faiz Ahmad TV, but The Halal Shares. Halal Shares. Sebelum ni aku share berkenaan tentang halal, aku share tentang makanan, food safety dan sebagainya. But aku fikir aku nak kembangkan lagi aku punya niche. Aku nak share sedikit tentang study tips. So aku ubah nama akun channel YouTube kepada The Faiz Ahmad TV. So itu saja untuk aku nak inform kat korang semua. Okay, untuk video kali ini aku nak share sedikit kepada korang semua, iaitu 3 best way belajar secara efektif, di mana 3 cara ni aku dah amalkan semasa aku diploma. Di mana the first sems tu aku tak amalkan 3 way ni, aku pakai bedal je belajar, dan result tu okey, tapi tak capai apa yang aku impikan ataupun apa yang aku target, dan sedikit menghampakan sebab aku punya English tu agak teruk sikit. But aku cuba realizekan, di mana aku cuba cari cara bagaimana aku nak improvekan cara belajar aku untuk aku lebih faham dalam study aku ni, untuk aku lebih faham tentang subjek tertentu. So hari ni aku nak share kat korang. Korang boleh amalkan ataupun korang boleh gunakan tips ni kalau korang rasa bagus dan boleh diterima. Tu semua up to you guys, sama ada nak terima ataupun tidak. Kita share saja. Okay, seperti yang kita tahu, tips belajar ni kita ada, ataupun cara belajar ni kita ada 3 cara, iaitu study smart, study hard, dan yang ketiga ni ramai orang buat, iaitu study last minute. Okay, aku tak berapa minat sangat study last minute, but mungkin cara aku ambil seminggu ataupun 2 minggu sebelum examination week. Aku akan prepare seminggu ataupun 2 minggu sebelum untuk aku buat notes dan faham satu subjek tersebut. So aku tahu nak kata yang aku ni study hard ke study smart, but aku rasa macam study hard, tapi kadang-kadang cara ni macam study smart. So itu depends untuk korang nak kategorikan dekat study smart ke study hard, tu tak tahulah. Tapi apa yang aku nak share kat sini adalah step ataupun way yang pertama, point yang pertama aku nak share kat sini adalah korang kena pilih masa yang sesuai, iaitu masa yang efektif. Di mana masa yang sesuai untuk korang belajar adalah waktu selepas maghrib ataupun selepas isyak. Memanfaatkan, tak kisah kalau korang rasa nak pergi maghrib tu korang nak jemaah dekat surau ke apa semua, korang boleh start lepas isyak. Kalau korang rasa lepas maghrib tu terus nak shoot pergi belajar pun tak ada masalah. So macam aku tak amalkan study lepas asar. Okay, korang kena make sure selepas asar, lepas korang balik kelas tu, jangan study ataupun korang rehat lah sepuasnya. Lepas asar tu korang riadah ke, korang pergi borak-borak dengan member korang, ataupun korang nak me time ke time tu. So kosongkan masa tu untuk korang berehat. Jangan gunakan otak korang selepas waktu asar tersebut. Sebab apa? Itu dah menjadi satu beban untuk otak korang dan menjadikan otak korang tu penat untuk korang belajar. Dan sebenarnya korang belajar pun, korang nak dapat ke hati ke sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang korang belajar lepas asar tu tak masuk sepenuhnya, tak 100% masuk dan faham, berbanding korang belajar selepas maghrib ataupun selepas subuh. Okey, masa yang sesuai yang kedua yang aku amalkan ialah selepas subuh. Haramkan waktu selepas subuh tu untuk korang tidur. Okey, make sure selepas subuh tu korang akan masa sebaik mungkin untuk korang menghafal nota-nota korang yang telah dibuat, ataupun korang jawab soalan-soalan spot yang diberikan. Biasanya waktu lepas subuh ni aku akan hafal nota-nota yang aku dah buat, dan juga aku akan buat soalan-soalan yang diberikan oleh lecturer, ataupun aku cari sendiri kat dalam buku dan sebagainya untuk aku buat dan faham. Tak kisahlah soalan tu soalan yang lepas ke korang dah buat ke, tapi try je buat dan cari jawapan tu dekat skema jawapan lah. Buat tengok dekat skema jawapan apa semua, supaya korang lebih cepat tahu ataupun korang boleh tackle soalan-soalan yang akan dikeluarkan oleh lecturer. Biasanya lecturer kalau nak exam ni, biasa dia orang akan bagi soalan spot ataupun dia orang akan bagi hint lah apa yang masuk time exam tu. Time tu lah korang kena manfaatkan masa itu dengan sebaiknya. Sebab lepas subuh ni rasa fresh gila. Sebab aku dah buat benda ni, memang rasa fresh gila. Masa lepas subuh tu memang jangan tidur. So duduk atas kursi, meja apa semua, ambil masa korang sendiri belajar.
sampailah korang rasa macam penat sikit, korang rehat lah, jangan paksa. Okay, yang kedua iaitu nota pendek. Okay, nota ni sangat penting tau, sebab korang tak boleh harapkan buku teks ataupun buku rujukan semata-mata untuk korang faham suatu subjek tersebut. Korang perlukan nota pendek untuk korang lebih mudah untuk faham dan boleh bawa ke mana-mana saja. Sebab apa? Nota ni dia boleh highlightkan apa yang korang nak hafal ataupun apa yang korang nak fahamkan. Bila korang bawa buku teks, korang baca buku teks ni dia lain macam sikit tau, sebab dia banyak huraian dan korang takkan rajin punya nak baca semua buku-buku teks semua satu tebal-tebal kan. Korang mesti nak benda yang simple, yang ringkas, yang boleh korang cepat faham. So dengan adanya short notes yang korang buat sendiri, macam aku lepas maghrib tu aku akan amalkan waktu tu sebaiknya untuk aku buat short notes sebaiknya. Okay, ada 3 benda penting yang korang kena buat dalam short notes tu. Apa yang kena ada? Yang pertama adalah point dia ataupun dia punya keyword dia lah, ataupun point lah kata. Yang kedua adalah dia punya reason ataupun dia punya huraian, dan yang terakhir adalah example, contoh. Okay, 3 benda ni kalau korang, dia sounds like familiar lah, macam dalam karangan lah orang kata, point, huraian, contoh. Sebab benda ni juga korang boleh amalkan dalam short notes korang. Okay, contoh tu korang boleh gunakan contoh yang ada dalam buku teks, ataupun contoh yang korang boleh reka sendiri, ataupun benda yang logik lah, yang kena dengan point yang korang dah tulis dalam short note tu. So lagi satu tips dalam short note ni, korang boleh gunakan pen warna berbeza ataupun kertas-kertas warna yang menarik. Korang boleh bezakan lah. Contoh macam points korang guna warna biru, untuk huraian korang boleh guna warna hijau, kalau contoh korang boleh guna warna pink dan sebagainya, mengikut kesukaan dan warna favourite korang, supaya korang lebih senang untuk baca dan hafal. Okay, lagi satu, short notes ni punya kelebihan, korang boleh bawa ke mana-mana saja. Korang boleh pergi cafe, korang boleh bawa short notes. Short notes ni korang boleh simpan dalam poket, korang boleh simpan dalam sling bag korang, kat mana-mana saja korang boleh study tau, bila korang dah ada short notes dalam dekat dengan korang. Sebab takkan korang nak, contohlah macam aku beri contoh, korang pergi shopping mall and then time tu study week, korang rasa nak shopping, but ada sentan korang rasa risau dalam kepala ni duk fikir exam dia kan. So korang boleh dengan short note tu, korang time pergi shopping mall korang dah ada short note. Bila korang dah habis shopping, korang duduk sekejap boleh baca note dan sebagainya. Takkan korang nak bawa buku teks pergi shopping mall kan. So macam what the heck. So macam short notes ni boleh membantu korang untuk belajar kat mana-mana saja. Sebab contoh macam aku dulu masa diploma, kita orang dulu asrama dengan college jauh tau. So kita orang terpaksa naik transport sendiri untuk pergi college. So aku tumpang kawan aku naik motor. So masa kita orang nak pergi college, aku sempat lagi baca notes atas motor. Masa tu member aku tengah bawa motor, aku sempat lagi baca notes atas motor tu sebelum pergi kelas kan. So benda tu satu pengalaman, dan juga dia dapat menyedapkan diri kita lah. Sebab kita nak study ataupun nak faham suatu benda tu, benda susah. Bila kita dah duk ulang benda tu, lama-lama kita melekat dah kat otak kita. So shortcut ni sangat-sangat membantu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rajin bertanya. Okay, rajin bertanya ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk korang sebagai seorang student. Takkan ada student yang dalam kelas duduk dekat kelas dengar cikgu cakap terus dapat. Takkan ada. Mesti ada benda yang tak ditanya. So rajinkan dalam mulut tu bertanya kepada lecturer apa yang korang tak faham. Contoh macam aku ni yang suka bertanya kan. So benda-benda yang aku tak faham, aku terus direct tanya dalam kelas. Ataupun lepas habis kelas ada masa free sikit, jumpa lecturer ataupun lecturer free ke tak, okay, apa madam ataupun sir ada free tak, saya nak tanya kan soalan. So benda ni sangat penting untuk korang amalkan. Sebab apa? Dalam dunia ni kita perlukan orang-orang yang berilmu untuk kita dapatkan ilmu, kita serap ilmu diorang. Sebab dari satu aku ingat benda yang orang kata, kita hidup kat dunia ni tak boleh seorang-seorang. Kita mesti kena ada pasangan ataupun kawan untuk kita terus move on ke depan. So macam sama juga dalam exam ataupun dalam study ni, kita tak boleh belajar seorang-seorang, kita mesti nak belajar sama-sama. So kita kena bertanya untuk kita lebih faham apa yang kita tak faham. Okay, lagi satu tips aku nak share. Bila korang dah tanya, korang cuba ajarkan kepada orang lain.
Okay, ajarlah kat kawan-kawan lain. Contoh aku dapat try untuk kategori kan, bila korang dah tanya dekat lecturer ataupun dekat kawan, tu dah level 1. So bila korang dah tanya, dah faham, and then korang ajar pula dekat orang lain, tu dah level 2. So korang dah tingkatkan lagi korang punya kefahaman bila korang dah mengajar orang lain. So benda ni aku amalkan dan Alhamdulillah benda ni dapat membantu juga untuk aku lebih faham tentang satu subjek bila aku mengajar pula dekat kawan-kawan lain. Bukan mengajar benda yang tak elok, mengajar benda yang aku dah tanyakan dekat lecturer tersebut. So boleh amalkan lah. Dan lagi satu, networking dengan lecturer jangan tinggal. Sebab apa? Bila kita dah habis diploma ataupun dah habis degree, bila kita dah masuk dalam pekerjaan and then dah masuk dalam industrial life, benda yang kita tak jangka mesti akan datang. Contoh benda yang lecturer dulu pernah cerita and then kita dah hadapi, bila kita tak dapat nak hadap suatu benda tu, kita mesti nak tanya dengan orang yang dah menghadap benda tu kan. So lecturer kita lah orang yang sesuai. So jangan tinggal ataupun jangan lupa lecturer kita, sebab ada banyak benda lagi yang kita tak dapat daripada diorang. Dan cuba belajar dan belajar lagi, tanya orang yang dah berpengalaman, ambil ilmu diorang dan kita sharekan dengan orang lain. So itu saja yang aku nak sharekan dalam video ni. Apa yang aku nak sampaikan ni harap boleh membantu kawan-kawan yang masih dalam diploma ataupun masih dalam degree life. Aku pun baru keluar nak masuk degree kan. So mana budak-budak yang nak SPM tu boleh juga amalkan tips yang aku nak sharekan ni, iaitu yang pertama, masa sesuai, yang kedua short notes, nota pendek, dan yang ketiga, rajinkan bertanya. Okay, so 3 benda ni try buat repeatedly, ataupun korang kena make sure benda ni dah buat seminggu ataupun 2 minggu sebelum peperiksaan. Ni kalau aku diploma aku amalkan lah. Kalau SPM korang buatlah awal lagi. So itu saja. Jangan lupa subscribe aku punya channel Dafari Samad TV. InsyaAllah untuk next video aku akan sharekan banyak lagi tips ataupun banyak lagi share ilmu-ilmu tentang halal ataupun food yang korang dekat dengan korang tapi korang tak sedar. So insyaAllah itu saja daripada aku. Check it out untuk next video. Thank you so much.